Nabi itu dia bagi Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Kita di malam ini sementara kita menunggu waktu Isya, kita mari menikmati dengan nikmat ilmu, nikmat iman yang dikurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu di dalam istilah syarak, di dalam makna dia di dalam agama ialah kita terima di dalam hati dengan perkara yang tertentu. Di dalam bahasa iman makna tasdik, makna kita terima dalam hati kita, kita percaya di dalam hati kita, kita okey dalam hati, tidak ingkar dalam hati dengan satu perkara. Orang cerita kata kereta accident, kita kata ya, dia tak bohong, aku terima. Itu nama iman di dalam bahasa. Adapun pada di dalam agama, kita terima dengan perkara yang tertentu, iaitu terima dengan ketuhanan Allah, terima dengan adanya malaikat Allah, adanya kitab daripada Allah, adanya rasul-rasul Allah, dan adanya hari kiamat, ada syurga dan neraka di sana, dan adanya qada daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara Allah mengetahui sedia kala, Allah telah kehendak sedia kala, Allah telah menentu sedia kala. Namanya beriman dengan qadar. Enam perkara itu sebagai pokok usul bagi iman. Tak boleh dipertikai lagi enam perkara tu. Siapa pertikai enam perkara tu, orang tu ternapi iman. Iman itulah dipanggil juga tauhid. Iman tu juga dipanggil akidah Islamiyah, pegangan Islam. Maka penting dia sejauh manakah iman itu? Sangat-sangat penting. Itu sebagai modal yang pertama di dalam kita nak dapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Di dunia kadang-kalanya kita tak nampak, di akhirat memang tentu. Kerana tak dapat keredaan Allah, tak dapat rahmat Allah, tak dapat syurga Allah bagi mereka yang tidak ada iman. Allah bagi dua kumpulan, orang beriman dengan orang yang kafir, orang kufar. Orang kafir, orang ahli neraka, ulaika ashabun nar. Orang yang beriman, ashabul jannah, ahli syurga. Tentu dua tu saja. Maka beriman ataupun dia panggil akidah Islamiyah itu sebagai modal anak kunci bagi syurga. Itulah salah satu daripada kata kepentingannya, pentingnya iman, pentingnya akidah, pentingnya ilmu tauhid. Tidak sah ibadah, ulama kita kata tak sah ibadah, tak diterima ibadat kita kalau tidak ada iman. Kalau kita tidak beriman atau iman kita tidak betul, ibadat kita tidak dikabul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita nampaklah tentang harganya, nilainya iman dan akidah Islamiyah ataupun akidah yang betul.
oleh itu kita bila dah kita nyata, bila dah kita tahu bahawasanya akidah ini adalah satu akidah yang betul, kita mesti mempertahankan, kita mesti kena jaga dia. Kalau kita tak jaga dia, dengan bahawa hilang, terlucu daripada kita akidah yang benar, kita dipanggil kita murtad wal'iyadzabillah. Kita terkeluar daripada iman, terkeluar daripada Islam. Satu fitnah yang besarlah. Kita pada awalnya kita beriman, akhir kita riddah. Maka yang jadi hukumnya, keputusan di atas kita bila kita naik mahkamah Allah, Allah hukum dengan akhir kita itu. Itulah maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bil khawatimi ataupun bil khawatimi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala amal itu mengikut hujung dia, mengikut akhir dia. Katakanlah kita iman yang tinggi pada awal-awalnya, di permulaannya kita ada iman 40, 50, 60, 80 tahun kita beriman. Tapi di penghujung 1 hari, 2 hari, 1 jam, 2 jam kita akhir, kita terlucuk hilang iman. Hilang iman, terbuang iman kita, jadi kita murtad wal'iyadzabillah. Maka hukumnya hujung tu lah. Allah buat putusan dengan hujung tu lah. Itulah nama al-amal. Segala amal dikira dia dengan penghujung dia, dengan khatam dia. Kita cap hidup kita di akhir dengan yang mana, yang itulah yang dikiranya. Itu kata penting kita kena jaga iman. Dari situlah ulama kita dia tulis tajuk di dalam kitab mereka, khususnya di dalam kitab fiqh. Bila kita belajar, kita akan jumpa akan satu kitabur riddah, nama dia. Kitab pada menerangkan riddah, jatuh agama, terlucu agama, hilang agama. Kita sudah ada iman, wajib kita jaga agama kita tu pula sekali lagi. Bandingnya semacam kita boleh pitih itulah, lebih kurang. Bila kita boleh pitih, bukan kita nak letak biar hilang, dicuri, jatuh dalam sungai, habis pitih kita. Kita kena jaga pitih kita tu, nak simpan biar baik, supaya boleh kita guna seterusnya. Maka kena belajarlah sebab-sebab bagi riddah, sebab-sebab bagi kita nak jatuh agama. Atau ulama kita tengok pula di dalam kaedah Al-Quran, di dalam kaedah Nabi, hadis Nabi, yang Nabi hukum begini, yang Allah hukum begini, riddah, jatuh agama. Kalau begini, kata begini, cakap begini, jatuh agama. Cakap begini tak jatuh, buat begini jatuh agama, buat begini tak apa. Begitulah seterusnya. Itu pun salah satu daripada nikmat Allah juga, orang yang Allah jaga daripada riddah. Itulah kita selalu berdoa pada Allah, Allahumma ahyina bil iman. Allahumma, wahai Allah, ahyina, minta engkau menghidupkan kami, jadi kami orang yang hidup bil iman, bersepakai dengan iman. Wa amitna, dan minta engkau mematikan kami bil iman, dengan iman. Allahumma khtim lana, ya Allah, minta engkau menyudahkan bagi kami bihusnil khatimah, dengan penyudahan yang elok, dengan kesudahan yang elok.
wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan engkau menyudahkan kami dengan kesudahan yang jahat. Di antara doa yang patut kita minta, kerana kalau Allah tak jaga, maka kita sendiri tak kuasa nak jaga. Kalau kita tengok orang kelas yang bukan kelas kita belajar bukan, ada cerita nama bersisa, cerita orang dulu, orang kelas tinggi sampai dia beribadat, boleh dia semaya di atas udara. Keramat dianya tak semaya di atas bumi supaya dengan kita. Dia seolah kata boleh terbang, dia duduk atas udara boleh. Tapi pada akhir penghujung dianya, dia mati di dalam riddah. Wal'iyadzabillah. Sahabat Nabi berapa banyak selepas pada wafat Rasulullah jadi murtad. Siapa berhajat kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kena akak-akak tentera berperang dengan mereka. Itu hikmat boleh jadi Allah nak suruh kita jaga, dan Allah nak suruh kita doa. Jangan kita terpedaya, jangan kita tertipu dengan kebaikan yang ada pada kita. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling kita takut. Sebab tu pentingnya kita belajar ilmu, khususnya ilmu akidah, supaya kita nak jaga daripada murtad khususnya, dan supaya amal ibadat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan supaya kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tutup tak kita yang sebenar, kita nak rahmat Allah. Rahmat Allah baik di dunia dan baik di akhirat. Rahmat di akhirat ialah syurga dia itulah. Ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Orang-orang yang putih muka, orang yang muka dia berseri di akhirat, orang itu fi rahmatillah, mereka itu berada di dalam rahmat Allah. Ulama tafsir kata rahmat Allah yakni di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalam rahmat Allah, di dalam syurga Allah. Dari sini kita nyata kata akidah itu sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, bahkan boleh dikatakan hak paling penting di dalam agama. Sebab itulah awal-awal disoal Nabi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam tentang rukun agama, dia soal tentang akidah, tentang iman yang pertamanya. Dia nak ajak agama kepada sahabat, nak ajak Sayyidina Jibril nak menyampaikan agama kepada ummah dengan bentuk dia soal jawab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia jumpa dengan Nabi, sahabat berada bersama dengan Nabi, dia soal iman dulu. Akhbirni anil iman. Khabarlah engkau wahai Rasulullah kepada aku tentang iman pertama kali. Maka baik dan penting juga kita tahu tentang perkara yang merosakkan akidah kita. Maka ulama kita membahagi kepada 3 bahagian perkara yang merosakkan akidah kita. Yang pertama,
Rusak akidah dengan i'tiqad, dengan hati kita, dalaman kita. Luar tak nampak, dalam kita sendiri yang kita tahu, orang lain tak boleh tahu. Allah memanglah, itu sudah jadi akidah kita. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tunjuk keluar, kita bawa keluar ataupun kita tak bawa keluar, itu memang Allah tahu. Itu akidah kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah perkara barang di langit, barang di bumi. Jika kamu menzahirkan akan barang yang ada di dalam hati-hati kamu, kalau ada dalam hatimu, kamu tunjuk keluar, bawa terbit keluar, buat menjadi merealiti sungguh, nampak di luar, atau kamu menyembunyikan, kamu duk menyembunyi susu di dalam hati, sekalipun yuhasibukum bihillah, akan mengira, akan kira, akan hisab akan kamu dengan dia oleh Allah. Allah akan kira, Allah akan hisab, ambil kira hak di dalam hati kita. Allah tahu. Itu salah satu daripada perkara yang merosakkan agama kita, yang menyebab bagi jatuh agama, iaitu i'tiqad ataupun pegangan hati kita, amalan hati kita dia panggil, amalan dalaman kita. Dan setengah daripadanya amalan anggota luaran, buat dengan anggota kita, buat dengan tangan kita, buat dengan kaki, buat dengan kepala, buat dengan tubuh kita, katalah buat dengan mata kita, seterusnya, yang menyebab bagi riddah wal iyadha billah. Ada yang ketiga yang sebab bagi jadi riddah, iaitu dengan lidah kita, dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Kita mengucap, kita ucap, ada setengah daripada ucapan tu boleh jadi riddah. Tiga itulah. Saya rasa tiga itu pun sudah kita belajar, sudah kita tahu, alhamdulillah. Cumanya sikit sebanyak untuk nak memperbarui, upgrade sikit sebanyak, update sikit sebanyak tu adalah. Contohnya kita kata jadi riddah dengan hati, dengan i'tiqad, dengan pegangan di dalam hati kita, dengan kepercayaan di dalam hati kita. Hak ma'ruf, hak maklum minad din bid-darurah, seperti kita i'tiqad kata tidak ada Tuhan yang sebenar, yang mengatur, yang mengadakan alam. Atau kita i'tiqad ada Tuhan lain pada Allah, Nabi Isa Tuhan, Maryam Tuhan, matahari Tuhan, bulan Tuhan, malaikat Tuhan, berhala Tuhan, katakanlah khatum ma'lum minad din bid-darurah. Yang itu alhamdulillah, orang-orang yang Allah kurnia iman, dia tak pergi ke arah tu. Nak kufur dengan ke arah tu sikit sangatlah, jarang sangatlah. Boleh kata tak ada. Sebab tu sabit di dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak takut kamu kembali kepada kufur, kembali kepada sembah berhala.
Rasulullah tak takut kita kata kita ni akan kembali mengaku bahawasanya berhala-berhala tu Tuhan. Tak dah tu. Kita selamat daripada itu. Yang nak jadinya riddah dengan setengah-setengah daripada bentuk akidah, bentuk pegangan, bentuk kepercayaan, seperti percaya bahawa Allah Subhanahu wa taala itu menyerupai dengan makhluk. Allah seperti Adam. Allah adanya anggota kaki tangan seperti manusia. Allah bergerak diam seperti manusia, seperti makhluk dia. Itu boleh menyebabkan bagi jadi riddah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Rawdatul Talibin bagi dia sebut tentang riddah tiga-tiga itu. Kalau bagi orang nak belajar dengan secara detailnya, belajar di dalam penghujung bagi kitab fiqh, setengah padanya kitab Rawdatul Talibin bagi Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia menerang siapa i'tikad Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan alam. Siapa i'tikad Allah munfasil, Allah yang bercerai daripada alam, itu orang itu kufur wal a'yadzabillah. Itu yang setengah daripada akidah yang jadi kufur ataupun jadi riddah dengan sebab i'tikad. Dan dengan dalaman juga kasih kepada yang lain daripada Allah, dengan i'tikad dengan hati kita, takut kepada yang lain daripada Allah. Maka itu dibincang juga di dalam kitab-kitab ulama kita. Kata satu daripada sebab bagi jadi kufur. Tetapi tajuk itu kita kena mendetailkan dia sikit ataupun ada huraian dia sikit. Ada tak betul di dalam ilmu tajuk yang tersebut. Tajuk riddah, kita kena ingat juga tajuk riddah ini, tajuk jatuh agama ini, satu perkara yang jadi fitnah besar di dalam agama. Hukum riddah ke atas mereka yang bukan riddah. Itu satu perkara yang penting. Jatuh agama itu pun satu perkara yang besar. Hukum dengan kata jatuh agama di atas mereka yang tak jatuh agama. Orang yang tidak murtad dihukum dengan murtad, itu perkara yang besar. Sabit di dalam hadis yang sahih merayak oleh Imam Bukhari dan lain, siapa-siapa kata kepada saudaranya ya kafir, siapa kata kepada saudara dia wahai yang kafir, mung kufur, mung kafir, Nabi kata sungguhnya kembali perkataan itu kepada salah seorang daripada keduanya. Tentulah kafir mana-mana seorang daripada kedua. Salah seorang tentu kena kufur. Jika seorang saudara itu dia kufur, orang yang berkata itu selamat. Sekiranya seorang yang dikatakan kufur itu bukan kufur, kufur itu kembali kepada yang mengatanya, kembali kepada yang menghukum dengan kata kufur.
Mana-mana satu tentu jadi kufur lah. Wa imma yang dikata, wa imma yang berkata. Itu besar sangat. Maka di sini selalu kita dengar tajuk kasih kasih kepada Nabi melampau jadi syirik. Takut kepada yang lain daripada Allah jadi syirik. Sampai pada setengah-setengah pendakwah kita kata takut kepada isteri tak boleh jadi syirik. Takut kepada hantu jadi syirik. Takut kepada gajah, takut kepada ular jadi syirik. Itu salah satu pada perkara yang besar penting di dalam agama. Sebab seperti kata tadi, kalau tak syirik dia pergi hukum syirik, memanglah salah sangat-sangat besar. Menyebab bagi halal darah orang yang murtad, darah dia hadar, darah dia sia-sia, free, wajib dibunuh di dalam hukum agama kita. Itu besar, sangat-sangat besar. Dengan sebab demikian juga sejarah jadi hitam, sejarah jadi huduh dengan sebab dihukum kufur syirik mereka yang tidak syirik oleh Muhammad Abdul Wahhab yang jadi imam bagi Wahhabiyah. Dia bunuh puluh-puluh ribu orang Islam kerana dia kata orang Islam bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala pada neraca dia, dengan mizan, dengan neraca dia, dengan ukuran dia, yang pada hakikat neraca agama yang sebenar tidak syirik. Kita kata seperti takut kepada Allah adalah iman. Takut kepada yang lain daripada Allah itu adakah syirik? Ada padanya huraian, ada padanya tafsil. Tak boleh nak kata syirik selalu. Sama habis-habis dengan sujud, rokok kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama. Dalaman kita, hati kita dengan luaran ni hukum sama. Adakah tiap-tiap kita rokok kepada yang lain daripada Allah jadi kufur, jadi riddah? Sujud kepada yang lain daripada Allah jadi riddah, jadi murtad? Dah. Tengok tilik bentuk dia, sifat dia. Sifat rokok, sifat sujud, sifat takut itu. Dengan secara ringkas, saya nak bagi tahu sebagai boleh buat kaedah, boleh buat kaedah tetap jadi syirik satu-satu perbuatan yang kalau kita buat perbuatan itu kepada Allah jadi iman, jadi ibadat. Dan jika kita tuju kepada yang lain daripada Allah jadi syirik, jadi kufur, wal'iyadzabillah, iaitu dia berkait dengan nama ibadah. Takut kita kepada yang lain daripada Allah, takut hak dipanggil ibadat. Rokok dan sujud kepada yang lain daripada Allah yang jadi syirik, rokok dan sujud yang dinamo dengan ibadah. Itu yang jadi riddah. Kalau kita takut
kita rokok, sujud kepada yang lain bukan di atas nama ibadat, tak jadi syirik. Ada yang boleh, ada yang haram. Ada yang harus, ada yang haram. Dari situ berhajat kepada kita tahu dan faham pengertian ibadah. Kita kena faham makna ibadat itulah. Macam mana hak nama takut ibadat, macam mana hak nama dia nama rokok ibadat, yang mana yang dinama dengan kata sujud ibadat. Kat situ. Juga dengan secara ringkas, takut dan sujud rokok yang dinama ibadat, kita rokok, kita sujud kepada suatu perkara, kita takut kepada suatu perkara, dengan kita i'tikad, dengan kita percaya dan pegang satu perkara itu adalah ialah Tuhan yang sebenar, ataupun dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Itulah nama dia ibadah. Kalau kita buat satu perkara terhadap perkara itu di atas dasar, di atas kaedah tersebut, itu nama dia ibadah. Itulah nama dia syirik. Kita takut kepada hantu, kita takut kepada isteri bini, kerana bini kita itu Tuhan, kerana hantu itu Tuhan. Syiriklah. Atau bini kita bukan Tuhan, hantu bukan Tuhan, tapi dia bersifat dengan satu sifat ketuhanan. Syiriklah kita. Adapun kalau kita takut kepada bini kita, kita takut dia mengepek, kita takut dia kocok negara. Buat macam ni, bini aku kocok negara, rutuh negara aku, rutuh rumah aku. Takut dia nak cakur dengan senuk, dengan takut dia nak pukul dengan sodak nasi. Itu tak jadi syirik, kerana itu bukan Tuhan dan bukan sifat ketuhanan. Takut kepada hantu, takut dia jelma, takut dia tajalli, takut dia bertasyakul, takut dia berupa dengan rupa-rupa yang aku tak nak tengok, tak boleh. Berupa dengan rupa rimau, berupa dengan rupa gajah, berupa dengan rupa ular yang besar. Aku takut tu nak tengok, tak boleh. Takut dia gigi ke, takut ular sebenar ke. Tak tahu kata hatu ular ke hatu. Takut macam tu tak jadi syirik. Sebab apa? Sebab itu bukan kita percaya kata Tuhan hatu. Kita percaya kata itu sifat hatu. Hatu dia boleh berupa dengan berbagai-bagai rupa yang Allah izin kepada dia. Oleh itu, bila kita itlak kata kasih kepada lain daripada Allah syirik, seperti kasih pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbunahum ka hubbillah, kasih mereka itu kepada berhala seperti kasih pada Allah, itu syirik? Bukan. Karena kalau begitu, dengan itlak begitu, tidak ada seorang yang tidak syirik. Memang kita ada sifat kasih kepada anak, kasih pada ibu, kasih kepada bapa, kasih pada isteri, kasih kepada kawan, kasih pada tuan guru, berbagai-bagai banyak hak kita kasih. Tapi bukan di atas dasar kita kasih itu, bukan di atas dasar ibadah,
Bukan kita mengaku ketuhanan kepada suatu hak kita kasih mahbub kita tu, tak jadi syirik. Boleh faham? Begitulah sama dengan kita rokok dan sujud. Kita rokok kepada yang lain pada Allah, sujud kepada yang lain pada Allah, istisna sujud kepada berhala. Kalau kita sujud di atas dasar perkara hak kita i'tikad, kita percaya bahawa perkara hak kita sujud kepadanya tu dialah Tuhan, atau dia bersifat dengan ketuhanan, maka itu jadi kafir wal iyadzabillah. Kalau kita rokok bukan kata dia Tuhan, hanya kita rokok sujud kerana nak ta'zim, kerana nak membesarkan dia, itu qada haram saja, tak jadi syirik. Kalau kita rokok sujud bukan nak ta'zim, bukan nak ibadat kepada dia, hanya keadaan yang tertekan begitu, maka itu harus keadaan yang menghajakkan kita kepada demikian, itu harus tak jadi haram. Misal kita nak pakai kasut, kita kena tunduk sampai kepada hak rokok. Haruh kata haruh, haram kata haram, syirik kata syirik. Orang yang pakai kasut, dia rokok bukan? Lebih pada hak rokok lagi, nak ikat tali kasut. Itu tidak haram, jauh daripada syirik. Sebab apa? Itu hajat, perkara yang menekankan dia untuk kepada perbuatan demikian adalah hajat. Dia duduk di tempat tinggi, duduk di atas rumah, nak tengok barang di bawah rumah, dia hajat kepada dia sujud, letak dahi, tengok barang di bawah. Itu tidak haram. Bentuknya bentuk sujud, tidak haram. Kita masuk Isya. Kita nak laluan azan tak? Azan sebentar. Lepas tu kita sambung boleh 10 minit lagi, insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabba sayyidina wa tatama wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan wa sallallahu alaihi wa syarafa wa darajatul aliyah rabbiyah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adnaka la tughfir ya arhamar rahim. Itulah titik perbezaan yang tersalah atau yang jahil oleh mereka yang jahil tentang tajuk riddah dan tajuk syirik. Titik yang menceraikan antara syirik dan tidak syirik iaitu titik nama ibadah. Kalau takut ibadah jadi syirik, membesar dengan nama ibadah itu jadi syirik, rokok sujud yang dinama dengan ibadah jadi syirik. Kalau yang bukan ibadah tidak jadi syirik. Itu yang jadi titik perbezaannya. Orang yang salah di dalam tajuk ini, dia tak tahu, dia tidak membeza antara ibadat dengan yang bukan ibadat. Sebab itu mereka mengatakan ahli sunnah ini dikata kuburiyun, orang-orang kafir dengan sebab sembah kubur. Dia bangsa kepada para habaib di negeri Yaman, dikata kuburiyun. Kita pengikut dikatakan kuburiyun, orang yang jadi syirik dengan sebab kubur, dengan sebab ziarah kubur. Kadang-kadang ziarah kubur, berkeliling kubur adalah tawaf. Tawaf kubur adalah ibadat. Bila ibadat jadi syirik. Sebagaimana orang tawaf Kaabah ibadat kepada Allah, tak jadi syirik. Bila tawaf kubur bukan Kaabah, itu tawaf lain daripada Kaabah, lain daripada Allah, jadi syirik. Mereka hukum gitu. Tiap-tiap perbuatan yang lain pada Allah jadi syirik lah. Melampau puji kepada Rasulullah, melampau kasih pada Rasulullah jadi syirik. Wal'iyadzabillah. Sebab itu kita kena faham dan kita boleh soal, kasih, apa arti kasih yang jadi syirik? Apa arti keliling kubur yang jadi syirik? Apa arti minta daripada yang lain daripada Allah jadi syirik? Apa arti, apakah dhabit kaedah rakaat dan sujud kepada yang lain daripada Allah yang jadi syirik? Itu yang penting. Rasulullah sudah buat garisan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam atau kama qal.
La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kamu jangan melampau puji akan daku sebagaimana melampau puji orang-orang Kristian terhadap Nabi Isa anak Maryam alaihi salam. Jangan melampau. Faqulu, hendaklah kamu kata, aku ni Abdullah wa Rasuluh. Aku hamba Allah dan Rasul Allah. Melampau yang jadi syirik oleh orang Kristian, melampau mereka mengangkatkan Nabi Isa sampai kepada peringkat ketuhanan. Isa adalah Thalithu Salasah, yang ketiga daripada salah satu daripada Tuhan yang tiga. Allah yang ketiga, Isa satu daripada Tuhan. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu salasah. Allah menghukumkan sungguhnya jadi kufur orang-orang yang mengatakan Allah salah satu daripada Tuhan yang tiga. Itu Rasulullah buat garisannya. Adapun kasih kepada Rasulullah bukan sampai kepada mengaku Rasulullah itu ketuhanan, itu rukun agama. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seorang kamu sehingga aku yang paling kasih kepadanya daripada anaknya, daripada bapaknya dan daripada manusia sekaliannya. Wajib kasih kepada Rasulullah setinggi-tinggi kasih. Sahabat puji kepada Rasulullah setinggi-tinggi puji. Tak jadi syirik. Sayyidina Mu'adz bin Jabal sujud kepada Rasulullah. Rasulullah tak jadi syirik. Kerana Sayyidina Mu'adz bin Jabal bukan sujud di atas dasar Rasulullah itu Tuhan. Dia sujud dengan jalan nak ta'zim, nak membesar sahaja. Rasulullah tak hukum syirik ke atas Mu'adz bin Jabal. Saudara Nabi Yusuf, Nabi Yaqub sujud kepada Nabi Yusuf. Tidak jadi syirik. Kalau sujud kepada yang lain pada Allah dengan itlak jadi syirik, maka tentulah syiriknya Sayyidina Mu'adz, syiriknya Nabi Yaqub, syiriknya saudara Nabi Yusuf. Kerana syirik ni dia tidak beza korun mana, syariat Nabi mana, syirik tetap syirik, dia tak berubah, tetap syirik. Kita sembelih lembu, sembelih kambing kepada Allah jadi ibadat. Kita sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih ayam, sembelih itik, sembelih burung kerana tetamu kita, kawan kita yang kita kasih, nak membesarkan dia, itu tak jadi ibadat, tak jadi syirik. Tapi di sana siapa sembelih lembu, sembelih kambing kerana nak buat Maulidur Rasul, syirik. Kerana sembelih itu jadi ibadat kepada lain daripada Allah, iaitu sembelih kerana buat maulid, kerana buat maulud, jadi syirik. Itu ulama salafi, ulama yang tak membeza di antara perbuatan syirik dengan tidak syirik. Dari situ mereka hukum kafir dan halal darah orang-orang Islam. Itulah mereka boleh perang, boleh bunuh orang-orang yang ziarah kubur sebagaimana dikerja oleh ISIS dan umpamanya. Kerana mereka hukum syirik. Kalau tidak ada perbezaan tadi, maka mimbelah saing kita, kawan kita mari ke rumah kita, tak boleh nak sembelih nak sembelih lembu, kambing, ayam, itik, tak boleh sebab syirik.
Kita semula kerana dia. Semula kerana dia. Sebab tu boleh jadi orang Terengganu ni, dia tak semula manalah. Lembu kambing bila tetamu kawan dia datang, dia takut syirik barangkalinya. Syirik ke tak ada duit. Boleh jadi dua tu lah. Atau ada tapi saya ke duit. Boleh jadi. Kalau syirik kerana lain daripada Allah, maka tidak ada orang beriman di atas dunia ni, tak ada. Tak ada satu pun. Orang semula lembu, semula kambing kerana nak jual daging. Syirik juga semula kerana nak jual daging. Tak gitu? Tanah durian, musangking maha. Tanah apa durian? Kerana nak kepada pitih, bukan kerana Allah. Kerana nak jual buah dia, nak boleh pitih. Kerana lain pada Allah, syirik juga. Tanah kacau apa? Kerana nak makan. Kerana lain pada Allah juga, syirik juga. Habis tak ada. Saya mari sini, mari apa? Kerana nak menyapai agama. Kerana nak cari sara hidup sikit sebanyak. Nak kapiti. Syirik juga. Habis, kafir habis. Tak ada. Sebab tu kaedah agama kena kita pakai kaedah Nabi. Hak ulama kita betul-betul ulama ahli sunnah faham. Itulah yang betulnya. Syirik dibagi syirik akbar, hak tu jatuh agama. Ada syirik khafi. Kerana lain pada Allah. Dia menerang agama bukan kerana nak jaga agama Allah. Kerana nak cari kemasyhuran, nak cari duit pitih. Itu jadi syirik khafi nama dia. Tak jatuh agama. Begitulah. Kita kena faham agama. Kita nak jaga agama. Memang ridah syirik kita kena jaga. Maka alhamdulillah kita faham tajuk tu. Kalau kita buat andaian kata, kalau kita pergi ziarah kubur, kita keliling kubur. Kalau disoal kita, ataupun cuba kita soal orang-orang yang ziarah kubur, dia duduk tawaf, duduk keliling kubur tu, kita tanya, sebab apa kamu duduk keliling? Adakah mereka jawab, aku keliling kerana nak tawaf ibadat kepada dia? Tak ada. Orang hak faham agama, hak tak faham pun. Orang-orang awam biasa keliling nak cari tempat berkat, boleh jadi bucu ni, begitu. Kadang orang ramai bucu ni nak berapak dengan kubur, pusing kat sini tak rapat, pusing tak rapat. Keliling kerana tu ya, bukan kerana ahli kubur tu patut diibadat, bukan. Tak ada. Tapi orang yang salafi ni tengok keliling, ialah syirik lah. Itu kerana mereka salah. Sebab tu mereka boleh kata, semula kerana maulid jadi syirik, takut kepada isteri pun jadi syirik, takut kepada hantu pun jadi syirik. Maka, bahaya besar kat mana? Perkara bukan syirik, dia kata syirik, tak akan kembali kepada dia. Itu jadi problem yang besar. Wal'iyadzabillah. Talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Mesti kita nak ilmu hak kita hajat, kita nak menerang tajuk syirik, kita kena belajar tajuk syirik. Itu Imam Ramli kata, menuntut ilmu hak wajib, ilmu yang dia nak beramal dengan dia. Dia nak beramal tajuk apa? Nak beramal dengan semaya, wajib nuntut ilmu semaya. Dia nak beramal dengan menega, dia nak menega, wajib dia menuntut ilmu menega. Kalau dia tak mau menega, tak payah belajar ilmu menega. Dia nak bertanian, dia nak tanam durian, dia pergi belajar ilmu menega, tak betul, tak payah belajar. Belajarlah ilmu pertanian. Macam mana pertanian yang sah pada syarak, yang haram pada syarak. Belajar tu. Kita nak kepada tajuk syirik, tajuk ibadat, kita wajib belajar ilmu tajuk ibadat, tajuk syirik. Biar faham betul-betul.
Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ajarkanlah kepada kami apa yang kami jahil. Wanfa'na bima 'allamtana, ya Allah memberi padahkanlah kepada kami, memberi manfaat kepada kami apa yang Engkau ajar kepada kami. Ya Allah, barik lana, memberi berkatlah kepada kami, fima a'taitana, pada apa saja yang Engkau kurnia dan beri kepada kami. Amin ya arhamar rahimin. Tengok kepada masa ada boleh lebih kurang 4 minit sampai jam 8. Kalau ada soalan boleh satu. Kalau tak ada, kita cukup setakat ni lah. Bismillah. 4 minit, 3 minit. Bismillah tak ada tak? Kalau tak ada, kita setakat ni lah dulu. Apa saja yang saya boleh sampai tadi, yang betul, itu adalah taufik dan hidayah pada Allah. Apa yang salah dan silap, memang ada banyaklah di dalam penyampaian saya tadi. Kesilapan, kesalahan, kekurangan memang ada, walaupun tuan-puan nampak tak nampak, tapi dengan sebab saya tahu sendiri saya banyak kelemahan, ada banyak kekurangan di dalam penyampaian saya tadi. Itu datang daripada sifat kelemahan saya, sebagai sifat manusia hamba Allah yang dhaif, yang saya salah dengan Allah. Saya minta ampun dan saya bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang saya rasa salah, apa yang salah dengan tuan-puan, saya minta maaf dan ampun. Akhirnya sama-samalah kita harap kepada Allah dan kita mohon supaya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga kita dengan Dia mengekali, meneruskan hidayah Dia kepada kita bersama dengan orang-orang yang Dia hidayah, dan Dia menyelamatkan kita, mengafiatkan kita daripada segala fitnah pada agama, pada dunia, bersama dengan mereka-mereka yang Dia afiatkan, dan minta Dia kontrol kita bersama dengan mereka yang Dia kontrol. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Allahumma ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.